A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dilalata 'ala al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina qariban birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung muzakarah kita ataupun murajaah kita tentang kitab dalam kitab Mukhtasar Latif pada bab menceritakan tentang at-tayammum. Jadi insya-Allah ana bertukar hari dengan Ustaz Akmal dalam bab akidah. InsyaAllah lepas ini kalau Ustaz Akmal akan menjadi hari Rabu dan ana akan bertukarlah dengan Ustaz Akmal nak ambil hari dia, hari Isnin pada hari ini fiqah dan hari Rabu akidah, insyaAllah. Baik, hari ini kita akan selesaikan bab tayammum, di mana ini adalah hissah yang terakhir dalam bab tayammum sebelum kita masuk kepada bab haid, dan kemudian selesailah bab taharah, dan kemudian kita akan masuk bab solat. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فصل في شروط التيمم. وشروط التيمم القصد إلى التراب وأن يكون التراب طهورا خالصا عن الخليط وأن يكون بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين وأن يكون بعد دخول الوقت وأن يجدد التيمم لكل فرد وأن يفتش عن الماء قبل التيمم وبعد دخول الوقت في رحله ورفقته وحواليه وينادي من معه ماء ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل صلى الفرض وحده وأعاد ويجوز تيمم للبرد إذا فقد ما يسخن به الماء أو كان لا تنفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها أو لا يقدر عليها ويقضي المتيمم للبرد والمتيمم العاصي بسفره. طيب, ini kitab Al-Mukhtasar Latif. Okey, Mukhtasar Latif li Syekh Bafdal. Okey, Mukhtasar Latif sahibul Muqaddimah Hadramiyah. Okey, Mukhtasar Latif ataupun Salatif lah, okey, ataupun Muqaddimah Hadramiyah itu penulis yang sama. Cuma Muqaddimah Hadramiyah ini dipanggil Mukhtasar Kabir, dan ini adalah Mukhtasar Latif. Okey, Mukhtasar Al-Latif karya Imam Bafdal. Masih. Taib. Jadi syurut tayammum. Okey, syarat-syarat tayammum di sini disebutkan hanya 6 perkara dalam syarat tayammum. Yang pertama, syaratul awal al-qasdu ila turab. Okey, memaksudkan tanah ataupun turab lah. Ini kita telah bahaskan pada furudul tayammum pada yang lepas, di mana mestilah kita adanya pergerakan ataupun adanya qasdu, niat kita untuk mengambil turab. Jadi contoh yang tidak menepati syarat ataupun rukun, sekiranya masalah turab itu berterbangan di udara, kemudian dia terkena wajah kita, kemudian kita niat secara sadifah macam itu, maka di situ tidak ada qasdu ila turab, tapi turab yang yaqsidu wajah kita. Jadi di situlah tidak menepati syarat, mestilah kita yang bermaksudkan turab itu, kita yang berniat untuk mengambil turab itu. Jadi malhal kita perlu sama ada kita gerakkan muka kita ataupun kita ambil dengan tangan kita di udara dan kita sapu ke muka kita. Okey, mestilah ada pergerakan ataupun ada fa'il lah yang menunjukkan qasdu kita, menunjukkan qasad kita. Hatta walaupun masalah tanah di bawah, kita tonyeh muka kita letak muka kita di turab, kemudian kita berniatkan tayammum pun boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting mestilah kita yang yaqsidu turab. Okey, bukannya turab yang yaqsid kita. Masih. Ini syarat yang pertama mesti al-qasdu ila turab. Okey, kita dah terangkan pada hissah yang lepas pada masalah furudut taharah. Baik, kemudian yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran tahuran.
Kemudian syarat yang kedua dalam ataupun syarat yang kedua dalam syarat tayamum, mestilah turab itu turab yang tahir wa tahur. Okay, mestilah turab itu tahir dan juga tahur, boleh mengangkat ataupun boleh digunakan untuk taharah lah. Kerana kita tak cakap taharah ini yarfa'ul hadas, tapi taharah ini yastabihu al-ibadah, yastabihu solah wa nahwiha, yastabihu solah wa nahwuha. Masih? Jadi turab ini mestilah tahir, tidak boleh musta'mal, tidak boleh mutanajis. Okay, bagaimana turab ini boleh jadi musta'mal? Sekiranya turab itu kita gunakan, telah digunakan untuk bertayamum. Contoh daripada orang lain lah. Okey, ada macam air, okey, turab yang infisal daripada wajahnya ketika tayamum, itulah turab yang musta'mal. Okey, apa yang terkeluar, apa yang infisal, apa yang tanah sorah daripada wajahnya selepas tayamum, tanahnya itu, turabnya itu akan jadi turab musta'mal. Jadi tidak boleh kita gunakan semula untuk tayamum yang kedua ataupun tayamum yang seterusnya lah. Okay, tidak boleh digunakan, mestilah tayamum itu tahir tahur, tidak boleh musta'mal, apatah lagi mutanajis. Turabnya itu ada najis masalan, ada baul masalan dan sebagainya lah. Jadi turab itu mestilah tahir wa tahur. Okey, dikata di sini ghairu musta'mal. Wal musta'mal minat turab huwa ma tanasara minal udwi au kana alaihi. Okey, yang terjatuh ataupun infisal daripada wajah ataupun tangannya ketika dia melakukan tayamum, itulah turab-turab yang akan menjadi hukumnya musta'mal. Dan sifat musta'mal ini untuk turab tidak akan hilang. Okey, wasful isti'mal la yazul, tidak akan hilang. Dia tidak seperti air musta'mal. Kalau air musta'mal sifatnya itu boleh hilang. Okay, contohnya air musta'mal yang sedikit lah, ataupun air musta'mal itu sedikit, dan air musta'mal ini tidak ada bau warna rasa lah, tidak bercampur dengan najis, dia musta'mal. Kemudian apabila kita campurkan menjadi 2 kuala ataupun lebih, maka dia menjadi air yang mutlak, menjadi air yang mutlak. Tetapi sifat ataupun wasfu istiqmal untuk turab tidak akan hilang, maka turab itu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Maka turab yang dah disifatkan sebagai musta'mal tidak boleh digunakan semula untuk tayamum. Ataupun turab yang mutanajis, ini membabil aula lah. Ataupun tanah yang digunakan untuk membasuh najis mughalazah pun sama, tidak boleh digunakan untuk tayamum. Dan kemudian wa ayyakuna turab tahiran tahuran khalisan anil khalid. Okay, tidak boleh bercampur dengan pasir atau sebagainya. Kalau dia bercampur dengan seperti pasir ataupun tepung, dia tidak sah tayamum itu, kerana turab itu tidak akan sampai ke udwin. Maksudnya apa? Disebabkan nu'umah dia. Maksudnya dia akan jadi licin dan tidak akan melekat di anggota tayamum. Jadi sifat nu'umah itulah yang menghalang sahnya tayamum. Sebab itulah turab tayamum itu mestilah khalisan anil khalid. Mestilah dia tidak bercampur dengan apa-apa seperti pasir ataupun tepung dan sebagainya lah. Okey, mestilah khalisan anil khalid. Okey, itu adalah syarat yang kedua yang berkaitan dengan turab itu. Berkaitan dengan turab, mestilah turab itu tahir, tahuran, kemudian khalisan anil khalid. Okey, tidak bercampur dengan apa-apa yang lain. Dan kemudian seterusnya, syarat yang ketiga, iaitu mestilah bidorbatain, dengan 2 darbah ataupun 2 darbah lah, darbatan ataupun 2 naqlah. Okay, mestilah 2 naqlah, darbah lil wajhi dan juga darbah lil yadain. Mestilah dengan ada 2-nya naqlah, tidak boleh ada 1 naqlah digunakan untuk muka juga tangan, tidak boleh. Mestilah 2 darbah, 2 naqlah berdasarkan hadis. Dan kemudian disunatkan ketika, disebutkan sini, disunatkan ketika kita membuat darbah itu, wa yusannu takhfifut turab, disunatkan kita menipiskan turab. Contoh kita dah ambil, kemudian kita takhfif. Jadi di sini dia beritahu ada 2 cara, imma bin nafkh, meniup, ataupun meniup lah, meniup, ataupun kita buat macam gini, yadribul yadain ba'duha bi ba', dah, minjat daripada tepi lah. Kerana ini turab, masalah ini turab di depan saya ini adalah turab yang kita nak gunakan untuk tayamum. Kita ambil, kan,
Kemudian kita letak tangan kita di tepi, kemudian kita nipiskan. Kerana apa? Kerana turab yang melekat ke tangan ini akan menjadi tidak jadi sama lagi. Okey, dinipiskanlah, dinipiskan di tepi, kemudian boleh disapu ke muka. Okey, disapukan ke muka. Disapukan ke muka. Begitu juga darbah yang kedua. Okey, pada amik alihkan, kita nipiskan, okey, yusan takhfif. Okey, lagakan tangan kita, kemudian barulah sapu ke tangan, kedua-dua tangan kanan dan kiri kita. Baik, itu adalah syarat yang kedua. Mestilah dua darbah, ya, dua naqlah. Tidak boleh satu naqlah. Contohnya dia ambil, dia pakai kain yang panjang, satu darbah, kemudian dia anu muka dengan tangan. Okey, tak boleh, mestilah dua darbah. Dua darbah ataupun dua naqlah. Baik, kemudian itu adalah syarat yang kedua. Dan kemudian syarat yang ketiga, okey, ni min ahammi syar' lah dalam syurut tayammum, mestilah mulakan tayammum itu selepas dukhulul waqt, selepas waktu dah masuk. Taib. Sebabnya tayammum ni seperti yang saya sebutkan banyak kali sebelum ini, dia adalah taharah dhaifah ataupun taharah darurah. Dan kemudian tidak ada darurah sebelum masuk waktu. Bila sudah masuk waktu, diwajibkan kita untuk membuat ibadat solat dan sebagainya, maka di situlah bermulanya kita melakukan tayammum. Jadi tidak boleh tayammum sebelum waktu. Okay, beza dengan wuduk. Wuduk kita boleh lakukan sebelum masuk waktu, kerana wuduk adalah taharah qawiyah, taharah rafahiyah. Tapi tayammum ini antara syarat utama dia mestilah dimulakan selepas masuknya waktu. Bergantunglah kepada ibadat yang kita nak lakukan. Sekiranya solat fardu ataupun solat faraid lepas masuk waktulah. Contoh solat jenazah. Dari solat jenazah, bila nak mula tayammum? Solat jenazah ini waktunya berkait dengan bergantung kepada mandi. Okey, mandi dan kafan. Jadi sebaiknya selepas kafan baru kita start tayammum. Tapi selepas mandi boleh, cumanya makruh sajalah. Jadi asalnya tunggu sampai jenazah itu dikafankan, kemudian boleh kita start tayammum untuk solat jenazah. Itu adalah tentang ala hasbi ibadat lah solat jenazah. Kalau solat sunat qabliyah selepas masuk waktu, kalau solat sunat ba'diyah selepas fa'il solat itu. Dan kemudian kalau solat itu solat jama', okey, jama' takdir, jama' takhir. Contoh jama' takdim lepas tayammum yang pertama, lepas masuk waktu yang pertama itu. Kemudian lepas dah habis solat yang pertama, barulah kita tayammum sekali lagi untuk solat yang kedua. Kerana solat yang kedua itu waktu tayammumnya adalah selepas habis solat yang pertama, jamak takdim. Begitu juga jamak dengan takhir. Kemudian solat sunat mutlak, masalan sunat mutlak, waktunya ketika iradah fa'il, kita hendak melakukan, barulah di situlah kita boleh terus tayammum. Begitu juga dengan sujud sahwi, sujud dan sebagainya lah, sujud tilawah dan sebagainya, ala sebil ibadat. Okey, dukhulul waqt itu. Al-muhim mestilah selepas masuknya waktu ibadat tersebut ataupun waktu solat tersebut. Dan kemudian seterusnya masuk waktu yang tadi mestilah masuk waktu tu secara yakin. Okey, tidak boleh dia zon atau sebagainya lah. Okey, halasab tertib dukhulul waqt. Kemudian syarat yang seterusnya dalam syurutul tayammum, mestilah ayyujaddida tayammuma likulli fardin. Mestilah dia buat tasdid tayammum likulli fardin, kerana kita tahu bahawa kita tahu bahawa satu tayammum untuk satu fardu saja. Okey, tidak boleh 2-3 fardu dengan satu tayammum. Okey, tak boleh. Satu tayammum kalau untuk fardu hanya satu fardu sahaja. Berlaku juga lepas kita solat kasar ke, Ustaz? Mana tak faham soalan. Berlaku juga lepas kita solat kasar ke, Ustaz? Berlaku juga bagi solat kasar. Solat kasar, solat kasar itu solat yang rubaiyah menjadi sunaiyah, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, solat kasar itu tak ada berkaitan dengan waktu. Okey, kalau solat jamak, ya, sebab solat jamak itu dia waktu uzur, dia menjadikan solat, masalan kalau jamak takdim untuk zuhur asar, waktu asar itu pada waktu zuhur. Okey, anda tak masuk soalan kasar. Baik. Muhim kalau jamak takdim itu, contohnya jamak takdim, okey, waktu zuhur sudah masuk, berkumandangnya azan waktu solat zuhur, fardu zuhur. Kemudian bila sudah masuk waktu solat fardu zuhur, dia tayammum
Okey, dia tayamum untuk solat fardu zuhur. Selesai solat fardu zuhur, dia perlu tayamum kali kedua. Dan untuk solat asar pula lah, walaupun pada waktu zuhur, kerana dia melakukan jamak takdim. Dan ketika jamak takdim, waktu asar dia itu masuk selepas habisnya solat zuhur. Jadi selepas dia habis selesai solat zuhur, dia tayamum sekali lagi untuk melakukan solat asar. Okey, sebab itulah tadi kita cakap tayamum ini satu solat satu fardu sahaja. Satu solat satu fardu sahaja. Okey, tidak boleh dia melakukan fardu yang lain. Tetapi kalau dia niat untuk solat fardu, selesai solat satu fardu, dia boleh melakukan apa-apa solat sunat sebanyak-banyaknya. Okey, unlimited. Boleh digunakan tayamumnya itu untuk melakukan solat sunat sebanyak mana yang dia boleh. Okey, contoh lepas isyak dia tayamum untuk solat fardu. Okey, dia niatkan tayamum untuk solat fardu isyak. Selepas solat fardu isyak, dia boleh melakukan apa-apa solat sunat ba'diyah isyak, contohnya solat sunat witir masalan. Kalau bulan Ramadan, solat sunat tarawih masalan, dan sebagainya lah. Dia boleh melakukan apa-apa solat sunat, kerana ketika dia niat tayamum itu, dia telah niat pada niat yang martabat yang pertama. Maka martabat yang kedua, ketiga, dia boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Okey, unlimited masyaAh. Baik, kita telah sebutkan tentang martabat niat, 3 martabat niat di dalam furudut tayamum pada hisar yang sebelum ini. Kemudian ini dinakalkan semula tentang masalah seseorang yang niat tayamum untuk khutbah Jumaat walam yakhtub. Okey, walau nawa bi tayammumi khutbah al-jumu'ah walam yakhtub, fahal yusalli bihadza tayammum fardul jumu'ah am la? Qala Syekh Ibnu Hajar bil man' wa qala Syekh Ramli bil jawaz. Jadi seseorang yang berniat ketika dia tayamum untuk melakukan khutbah Jumaat, contoh inilah imam lah, okey, ataupun khatib, dia tayamum untuk buat khutbah Jumaat, kemudian dia tidak khutbah, ada orang lain yang gantikan dia khutbah, adakah dia boleh melakukan fardu Jumaat dengan tayamum yang dia niatkan untuk khutbah? Maka di sini berlakunya khilaf. Imam Ibn Hajar mengatakan tidak boleh, manakala Imam Ramli kata boleh. Imam Ramli kata boleh. Masih. Tetapi ala kulli hal, kalau khatib itu sendiri khutbah, kemudian khatib itu sendiri jadi imam solat Jumaat ataupun dia solat Jumaat, maka dia perlu melakukan 2 tayamum, satu tayamum untuk khutbah dan satu tayamum untuk solat Jumaat, sama ada imam ataupun makmum. Okey. Baik. Kemudian itu adalah syarat yang keberapa? Yang keempat. Okey, mestilah yang kelima, mestilah yujaddid tayammum likulli fardin. Satu tayamum valid untuk satu fardu sahaja. Kemudian syarat seterusnya ayyufattisha 'anil ma' qabla tayammum wa ba'da dukhulil waqt fi rahlihi wa rifqatihi wa hawalaihi wa yunadi man ma'ahuma. Ini adalah syarat yang berkaitan dengan kalau kita tengok pada awal bab tayamum, jadi orang antara sebab-sebab tayamum adalah al-ajzu, sama ada al-ajzu ni istima' syar'an ataupun hissiyan. Hissiyan itu sekiranya faqdul ma', okey, fuqdanil ma', air tiada. Maka bila air tiada, maka pertama sekali dia perlu taftish. Okey, wa an yufattisha 'anil ma' qabla tayammum. Okey, ini berkaitan binisbah untuk orang yang faqdil ma' hissan. Memang tidak ada air di kawasannya hissan, khalis, mafish maya. Dia perlu taftish. Okey, apa yang berlaku ataupun yang salah faham yang mungkin yubadir fi ba'dun nas atau ba'd talabah, bila tak ada air khalas terus tayamum ala tul. Okey, cari turab tayamum. Okey, jadi dia perlu taftish dulu. Apatah lagi sekiranya tempatnya itu yaghlib wujudul ma'. Okey, biasanya memang ada air. Dia boleh terus tayamum tanpa taftish, hanya satu hal sahaja, satu keadaan sahaja, iaitu sekiranya dia yakin tiada air. Yakin tiada air, yakin 100% memang tiada air, maka di situ barulah dia boleh terus tayamum tanpa perlu talab. Okey, tayamum bila talab. Okey, tayamum tanpa perlu mencari air, kerana dia sudah yakin 100% secara pasti dan pastinya bahawa tiada air di kawasan itu. Jadi sekiranya dia ada bawah yakin, ada dhan, ada syak, ada tawahum an wujudil ma', maka dia perlu melakukan taftish, dia perlu melakukan pencarian. Okey, dia perlu talab.
Dia perlu pusing mencari air dahulu. Jadi pertama sekali kita tahu tayamum itu lepas dukhulul waqt. Kemudian mencari air juga perlu selepas dukhulul waqt. Sekiranya dia cari air sebelum masuk waktu, kemudian bila masuk waktu dia terus tayamum, okey, tak boleh, kerana tolabnya itu mesti berlaku selepas masuk waktu. Kerana kita tahu tayamum itu adalah taharah dhaifah ataupun taharah darurah, wala darurah qabla dukhulil waqt. La darurah qabla dukhulil waqt. Jadi dia perlu cari di rahlihi, di kawasan, misalnya kalau dia tengah musafir, dia perlu cari teman-teman safar dia, kemudian kawan-kawan dia difukati, jiran-jiran dia, hawalai sekeliling dia, okey, 4 sudut, depan belakang kiri kanan ataupun atas bawah. Kemudian dia perlu yunadi dan perlu menanya, okey, man ma'ahul ma', man yajudul ma', man ma'ahul ma', okey, perlu tanya, perlu cari, okey, bukannya terus ada air, masalah okey, tak ada air terus kita tayamum, okey, perlu cari dulu ataupun perlu yunadi, okey, nidak ni pun penting. Dan hatta walaupun ada air dijual, kita wajib beli sekiranya air itu dijual dengan saman misil, okey, harga yang standard, okey, harga bukan harga yang mahal, kita wajib beli. Dan sekiranya ada orang hadiahkan kita air, okey, hadiah kita air, nah ni air aku bagi kau lah untuk kau berwuduk, kita wajib terima, okey, tidak boleh tolak. Tapi kalau orang bagi kita duit, okey, nuqud untuk kita beli air, maka kita tidak wajib untuk terima, kerana di situ ada minnah, okey, ada terhutang budi dan sebagainya. Tapi kalau orang tu bagi air ataupun dijual air itu dengan harga yang saman misal lah, harga yang standard, bukan harga yang di luar pasaran, maka kita wajib beli air tersebut. Nasi. Tetapi sekiranya dia ada air, okay, dia ada air ketika dalam perjalanan, tetapi air itu perlu digunakan untuk masalah li'atas, untuk perjalanan yang jauh memerlukan air, ataupun untuk melembutkan makanan, sekiranya makanan itu memang perlu dilembutkan dengan menggunakan air, ataupun digunakan untuk haiwan muhtaram dan sebagainya, maka hal-hal seperti itu, airnya itu wajib disimpan untuk darurat yang disebutkan itu. Maka apa perlu dibuat? Dia perlu cari air lain ataupun terus tayamum sekiranya tiada air. Okey, walaupun dia ada air secara zahirnya lah. Okey, itu masuk dalam ajzu syar'an. Masih. Taib. Kemudian itu adalah kemudian ada di sini disebutkan tentang 3 hudud tolak mak. Okey, dia kata, kita kata tadi wajib kita taftish. Okey, taftish kita itu ala haddi, maksudnya sampai tahap mana, berapa kilo, ada ukuran jarak ke. Okay, kalau perlu kita lari ataupun cari sekitar daerah ke, sekitar negeri ke, okay, berapa hudud tolab kita. Maka ada 3 hudud di sini disebutkan di sini. Ada namanya haddul ghaus, ada nama haddul qurb dan juga haddul bu'. Okey, 3 ni kita telah bincangkan pada syurut tayamum pada awal bab tayamum. Okay, tapi tak ada masalah kita ulang semula supaya kita ada irtibat ataupun kita ada hubung kaitkan antara dua bab ini, iaitu pada syurut dan juga pada bab asbab tayamum. Baik, yang pertama, hudud yang pertama dipanggil haddul ghaus. Okey, haddul ghaus. Okey, takriban 150 meter. 150 meter. Ini adalah haddul ghaus. Ini yang tadi yang taftish ataupun yunadi itu pada haddul ghaus. Okay, kita minta, kita cari, kita tanya tu pada haddul ghaus, daripada 150 meter keliling kita. Sekiranya kita duduk dalam bangunan yang bertingkat, atas bawah 150 meter lah, kiri kanan depan belakang 150 meter, perlu cari sekitar kita 150 meter. Ini pada hal kita rasa ataupun adamul ilm lah, adamul ilm bi fiqdanil ma', maksudnya kita ada zon syak tawahum tentang wujudul ma', maka kita perlu cari pada haddul ghaus 150 meter keliling kita, 6 sudut kita. Ini adalah haddul ghaus. Okey, haddul ghaus 150 meter. Kemudian yang kedua, haddul qurb. Haddul qurb ini adalah lebih kurang takriban 4 km setengah. Okey, arba'ah wa nisf kilometer, 4 km setengah. Haddul qurb. Haddul qurb. Haddul qurb. Okey, ini wa hadzal had la yajibu talaq fihi illa inda tayaqqun wujudul ma'. Sekiranya kita yakin ada air. Okey, yakin ada air. Lepas dah cari haddul ghaus tak ada, tapi kita memang yakin sebenarnya kawasan ni ada air, maka kita perlu mencari lagi sampai haddul qurb 4 km setengah.
Okay, 4 km setengah pun sama keliling. Okay, keliling kita, depan belakang kiri kanan, kena pusing 4 km setengah. Sebabnya kita yakin ada air, cuma tak jumpa. Maka perlu sampai hadul qurub 4 km setengah. Ini adalah had wajib paling tinggi untuk kita mencari air. Tetapi selepas hadul qurub, dipanggil hadul bu'. Hadul bu' yang paling jauh, iaitu lebih daripada 4 km setengah, kita tidak wajib mencari air. Okay? Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau hendak mencari dan jumpa, boleh. Okay? Disyaratkan tidak sampai keluarnya waktu. Jadi selepas hadul qurub, selepas 4 km setengah itu dipanggil hadul bu'. Bila hadul bu' ini tidak wajib kita mencari air. Tidak wajib kita mencari air pada tahap yang lebih daripada hadul qurub, iaitu hadul bu'. Maka selepas kita sampai hadul qurub dan memang tak jumpa air, maka kita boleh terus tayamum. Okey, boleh terus tayamum. Masih. Dan ini adalah 3 hudud talabul ma' di dalam bab tayamum. Okey, seterusnya dalam faedah disebutkan di sini, dalam hudud 3 tadi ada syarat tambahan. Yastaritu fi talab fi hadil ghaus inda dhan al-amnu ala nafs. Okey, hadul ghaus tadi 150 meter tadi disyaratkan kita ni al-amn, syaratnya mesti kita selamat diri kita daripada apa-apa nilah apa-apa keburukan lah. Okey, syaratkan al-amnu ala nafs wal a'dha ala al-a'dha al-amnu ala al-mal. Contohnya kita ada harta, kita ada dalam perjalanan kita ada harta dalam kereta atau kenderaan kita. Maka kita perlu kita disyaratkan supaya harta kita ini kita berasa aman. Tapi kalau kita tak rasa aman, kita tak perlulah keluar untuk cari air pada hadul ghaus, boleh terus tayamum. Kerana ini syarat dia, syarat dalam talab itu sendiri. Kemudian al-amnu al-ikhtisas wa al-muhtarama wal khurujul waqt. Okay, al-amnu ala khurujil waqt. Ini adalah 5 syarat pada hadul ghaus. Kemudian sekiranya kita yakin ada air, okey, idza tayaqqana al-ma' fastaritu ma sabaqa illa al-amnu 'ala al-mal. Sekiranya kita yakin ada air, okey, pada hadul ghaus, hadul qurub tadi kita yakin ada air. Disyaratkan tadi syarat yang sama seperti hadul ghaus, kecuali al-amnu 'ala al-mal wa 'ala al-ikhtisas wa khurujil waqt. Jadi kita tak disyaratkan kita rasa aman terhadap harta kita. Walaupun harta kita yakin ataupun kita rasa mungkin ada pencuri datang ke lepas itu, tak disyaratkan. Kita perlu pergi ke hadul qurub untuk mencari air kerana kita yakin adanya air. Kemudian wala ikhtisas. Okey, ikhtisas ni adalah seperti dia macam dicontohkan seperti baja najis lah, baja najis. Benda-benda yang najis dia dipanggil ikhtisas. Okey, ikhtisas muhtaramah. Okey, contohnya tu lah baja tadi lah. Okey, baja itu masalah daripada tahi binatang dan sebagainya lah. Okey, benda-benda yang dia macam harta tapi dia najis, maka dia tak panggil harta, dia tak panggil mal, dia panggil ikhtisas. Okey, ikhtisas. Kemudian selamat daripada khurujil waqt. Okey, tidak terkeluar waktu. Oh, itu pada masalah tayaqqanul ma'. Hadul qurub disyaratkan tidak disyaratkan al-amnu alal mal sahaja. Okey, hadul qurub tidak disyaratkan al-amnu alal mal sahaja. Okey, lain-lain disyaratkan ala nafsi, ala maksud. Okey, boleh tengok dekat syarah di situlah syarah di faedah yang disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab syarah ini. Okey, habis tentang 5 syarat tayamum. Okey, yang pertama sila turab, kemudian tahir, tahuran, khalisan anil khalid. Kemudian yang ketiga tadi apa? Darbatain. Kemudian yang keempat pada dukhulil waqt yujaddid at-tayammum likulli fard. Satu tayammum satu fardu saja. Kemudian taftish. Okey, taftish pada 3 hudud pencarian air. Kemudian masalah yang lain, wa man lam yajid ma' wala turab. Sekarang air tak ada, turab pun tak ada. Okey, ni dipanggil apa? Dipanggil faqidu tahurain. Okey, ahsantum, faqidu tahurain. Okey, mafish ma', mafish turab. Okey, tidak ada kedua-dua wasilah tahara ini, mafish. Okey, mafish khalis. Maka ini dipanggil masalah faqid tahuraini. Okey, tidak ada dua alat untuk menyucikan anggota lah untuk wudu ataupun ghusl. Wa man lam yajid ma wala turab kana ala qullati jabal. Okey, di puncak gunung atau bukit. Sallal farda. Intabih farda. Okey, khali balak farda, mestilah solat fardu sahaja wahdahu. Okey, bertakkid solat farda wahdahu. Wa i'ada. Kemudian perlu i'ada ala tafsil. Jadi
sesiapa yang tidak ada menjumpai mak, sama ada hisan ataupun syar'an, dan kemudian tidak ada turab juga, okey, tidak ada turab juga, sama ada hisan ataupun syar'an juga, maka dia boleh semayang fardu sahaja li hurmatil waqt. Okey, li hurmatil waqt, kerana setiap waktu manusia ni dibahagikan, ada waktu-waktu ni ada kehormatan untuk kita menunaikan tanggungjawab kita. Okey, jadi solat ini walaupun solat tanpa bersuci, tanpa wuduk, tanpa tayamum, tapi solat ini darurat. Okey, solat ini dibuat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu, dan kemudian perlu i'adah. Akan tetapi sekiranya ketika dia solat, dia terdengar ataupun tahu tentang wujudnya salah satu air ataupun turab, maka solatnya itu terbatal. Okey, solatnya itu terbatal. Sekiranya dia sama ada dia sebelum solat ataupun dia sedang solat, ketika dia ada sebelum solat ataupun sedang solat, ketika dia terdengar ataupun tahu tentang wujudnya salah satu tahurain ini, al-ma' ataupun turab, maka solatnya itu terbatal. Dan kemudian masalah i'adah wa a'adah. Masalah i'adah ini ada tafsil. Sekiranya solatnya itu selepas solat lah, okey, selepas solat, sekiranya dia terjumpa air. Okey, tadi sedang solat ya. Tapi kalau selepas solat, okey, selepas dia solat, okey, contoh orang itu faqidu taharain, tidak ada mak, tidak ada turab di semayang. Selepas semayang, tiba-tiba terjumpa ataupun ternampak air, maka dia perlu i'adah solatnya itu. Okey, perlu i'adah solatnya itu mutlaqan. Sama ada tempatnya itu yaghlib wujudul ma', faqdul ma' dan sebagainya. Okey, dia perlu solat semula i'adah. Tetapi sekiranya jumpa turab, okey, tadi jumpa mak, jumpa al-ma', jumpa air. Kalau jumpa turab, ada tafsil. Okey, yang pertama dia beritahu di sini, in wajadahu fi makan yasqutu fihi al-qada wajaba alaihi fi'lu solah. Sekiranya jumpa turab selepas dia solat li hurmatil waqtu itu, li hurmatil waqt, sekiranya dia jumpa turab, kita tengok tempat dia solat itu. Okey, ibrah pada tempat solat, bukan tempat masuk turab atau tempat tayamum. Sekiranya dia jumpa turabnya itu pada tempat yang yasqutu fihi al-qada ataupun yaghlibu fihi adamil ma', maka dia perlu i'adah solatnya semula. Okey, pada tempat yang yasqutu fihi al-qada. Okey, yasqutu fil qada. Macam terbalik in wajadahu fi makan yasqutu fil qada. Sekiranya tempatnya itu yasqutu fil qada ni tempat yang ghalibnya wujudul ma'. Ghalibnya faqdul ma'. Okey, yasqutu fil qada lah. Maka wujudul ma'. Okey, betul lah. Okey, betul. Makan yasqutu fil qada, ghalibnya wujudul ma'. In wajadahu fi makan yasqutu fihi al-qada wajaba alaihi fi'lu solah. Sekiranya tempatnya itu tempat yang yasqutu fihi al-qada, tidak perlu i'adah solat itu, kerana tempatnya itu ghalibnya faqdul ma'. Ghalib faqdul ma'. Okey, ghalibnya kebiasaannya tiada air ataupun yastawil amran, wujud wa faqdan, maka dia perlu ulang solatnya semula. In wajadahu fi makan la yasqutu fihi al-qada, semuanya tidak yasqutu fil qada lah, maka tidak yasqutu fil qada. Okay, faham kan maksud la yasqutu fil qada? Maksudnya solatnya itu tidak sempurna, perlu diulang, maka dia tidak perlu ya betul. Okey, baik. Okay, yang kedua ini, in wajadahu fi makan la yasqutu fil qada, solatnya tidak menggugurkan qada. Sekiranya solat itu fi makan faqdil ma', makan wujudul ma'. Okey, makan wujudul ma', maka tak wajib dia i'adah. Kerana apa? Kerana solat dia dengan tayamum tu sekali lagi tidak yasqutu fil qada, kerana tidak ada faedah lah. Okey, maksud tidak ada faedah, maka solatnya itu hanya perlu diulang sekiranya ada air sahaja. Okey, semula. Okey, masalah i'adah tadi, okey, i'adah ni maksudnya selepas dia fa'al solat lah.
Orang faqidut taharain dia dah solat. Kemudian lepas solat dia jumpa air, wajib i'adah, khalas. Intah. Tapi masalahnya kalau jumpa turab, okey, ada tafsil. Maka dia perlu ulang solatnya itu sekiranya tempatnya itu ghalib faqdul ma'. Okey, ghalib faqdul ma'. Tapi sekiranya makannya itu ghalibnya wujudul ma', ghalib wujudul ma', maka dia tak perlu ulang solatnya dengan tayammum. Kerana apa? Kerana kalau dia ulang solatnya dengan tayammum, maka solatnya itu juga, solatnya yang keduanya itu tidak yasqutu fil qada, tidak akan menggugurkan qada. Maka dia perlu solat sekali lagi nanti yang ketiga sekiranya ada air, sekiranya terjumpa air. Maka turab sekiranya dijumpai selepas orang yang sembahyang faqidut tahara ini hanya perlu diulang sekiranya solatnya itu yasqutu fil qada. Okey, ghalibnya faqdul ma'. Okey. Tetapi dia di sini ada faedah. Okey, idza kana yarju wujudul ma fi akhiril waqt, sekiranya dia merasakan ketika di waktu akhir akan ada air. Okey, dia rasakan contohnya waktu isyak, waktu yang panjang, ataupun zuhur ataupun asar yang agak panjang jugalah. Okey, wajib muasak semua solat-solat fardu itu. Okay, sekiranya solat isyak itu dia merasakan di akhir waktu, okey, tengah malam ke nanti akan ada air. Okay, dia merasakan rajaan adanya air, maka afdal yang terbaik untuk dia adalah takhir solat. Okey, takhir solat sehingga dia boleh solat dengan taharah yang sempurna dengan wuduk ataupun tayammum. Okey, itu masalah yang dipanggil faqidu tahuraini. Okey, tidak ada mak, tidak ada turab untuk taharah. Kemudian seterusnya wa yajuzu at-tayammum lil bardi. Ini masalah untuk negara-negara yang musim sejuk, yang terlalu sejuk. Okay, contoh hatta di Mesir ataupun di negara-negara Arab lain atau negara lain lah yang ada musim sejuk. Maka boleh tayamum, tapi dengan syarat. Okey, dengan syarat. Yang pertama, idza faqada ma yusakhinu bihil ma'. Okey, tidak ada benda ma, apa-apalah yang yang boleh digunakan untuk memanaskan air. Tidak ada cerik masalah, hatta cerik pun tak ada, pemanas air heater ataupun kettle tak ada. Okay, apatah lagi sakhana. Okey, kalau di Mesir tu biasanya ada sakhana lah untuk musim sejuk, pemanas air di bilik air. Okey, di bilik mandi. Okey, di tandas tu ada sakhana. Okey, tidak ada pemanas air, khalis, mafish sakhan. Itu ada syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, la tanfa' tadfi'ah a'dha'ihi. Okey, tidak memberi manfaat tadfi'ah a'dha'. Okey, tidak ada alat untuk memanaskan anggota dia. Contohnya bara api. Okey, ataupun kalau di Mesir itu dipanggil dafayah. Okey, dipanggil apa? Dafayah. Dafayahnya itu pemanas haba lah, untuk pemanas haba bilik ataupun rumah dia lah. Okey, dafayah. Okay, jadi syarat pertama tidak ada sakhana wa nahwiha. Yang kedua tidak memberi manfaat dafayah. Hatta ada dafayah pun dia sendiri tidak dapat memberi manfaat kepada anggota dia. Okey, ini masalah dari perkara-perkara ini dia sekiranya dia wuduk juga dengan air sejuk, maka akan datang halak, kecelakaan pada diri dia. Okay, akan datang kecelakaan ataupun mudarat pada diri dia lah. Sebab-sebab tayamum itulah, okey, pada sebab-sebab yang disebut kepada awal bab tayamum. Okey, contohnya halakun nafsi, halakun manfaat udwin ataupun halakun udwin sendiri dan sebagainya lah. Jadi yang kedua, yang ketiga ni, yang kedua la tanfa', yang kedua la yaqdir. Okey, lebih kurang samalah, tidak mampu untuk memanaskan anggota dia menggunakan difaya dan sebagainya. Okey, ini tiga syarat ringkas tentang masalah boleh tayamum sekiranya cuaca yang sejuk. Kemudian wa yaqdi al-mutayammim lil bardi wal mutayammim al-'asi bi safarihi. Jadi orang yang tayamum dengan bard tadi dia kena qada. Okey, solatnya itu la yasqutul qada. Maka dia perlu i'adah ataupun yaqdi, yu'id atau yaqdi as-solat al-mutayammim lil bardi. Okey, perlu i'adah solat yang tayamum tadi, yang solat dengan sebab sejuk tadi. Perlu i'adah. Dan kemudian atau perlu qada. Kemudian solat orang yang asi bi safarihi. Okey, asi bi safari. Dalam bab safar ini ada tiga kategori. Yang pertama al-asi bil ba bi safarihi.
Yang kedua al-asi fi safari fi. Okey. Yang ketiga al-asi bi safar bil ba awal bis safar fi safar. Okey, yang kedua fi. Al-asi bis safar fi safar. Yang kena qada adalah orang yang mutayammim al-asi bis safar. Sekiranya dia tayamum disebabkan faqdil ma. Okey, surahnya itu ya tasawwar. Okey, tu tasawwar sekiranya dia punya sebabnya itu kerana tidak ada air secara hissan, tidak ada air, maka dia tayamum dan kemudian sembahyangnya itu kena qada walaupun tepatnya itu ghalib faqdil ma. Kerana apa? Kerana dia asi bis safar. Okey, apa makna asi bis safar? Asi bis safar ini maknanya orang yang bersafar, yang memulakan, yang safarnya itu memang untuk tujuan maksiat. Contohnya dia pergi ke negara fulan kerana untuk membeli arak. Memang dia ansya'a safaruhu untuk maksiat. Maka dia ni dipanggil asi bi safar. Maka sekiranya dia tayamum dengan sebab tiada air hisan, maka solatnya itu perlu dia qada atau perlu diulang semula ketika ada air. Kemudian dua jenis yang saya sebutkan, iaitu al-asi fis safar, fi bil fa ya, al-asi fis safar, iaitu orang yang memang safarnya itu bukan tujuan maksiat. Contohnya ziarah, contohnya berniaga dan sebagainya, tujuan yang baiklah. Tapi ketika dia safar, dalam perjalanan safar, dia melakukan beberapa perkara maksiat. Contohnya mencuri, minum arak dan sebagainya. Orang yang ini dipanggil asi fis safar. Okey, ini boleh melakukan rukhsah tayamum. Okey, sekiranya berlakulah apa-apa perkara yang dibolehkan tayamum atau apa rukhsah. Yang ketiga dipanggil asi bis safar fis safar. Okey, orang yang tujuannya untuk maksiat, tetapi ketika dalam perjalanan dia tukarkan niat dia daripada maksiat kepada ketaatan. Okey, contohnya dia memang safarnya itu bertujuan untuk masalah membeli arak masalah. Kemudian ketika di pertengahan safar, di kawasan rehat dan sebagainya, fi asna'i safar, dia jumpa syekh ataupun jumpa ustaz dan sebagainya, beri nasihat dan sebagainya, kemudian dia tukar taubat, kemudian dia bertaubat dan dia tukar tujuan dia daripada ke negara itu untuk membeli arak, untuk membeli barang tijarah yang halal. Okey, maka dia tukar niatnya itu ketika dalam perjalanan daripada maksiat kepada taat. Okey, ini dipanggil asi bis safar fis safar. Okey, asi bi bil ba bis safar fi fis safar. Baik. Kemudian kemudian di sini dia di tatimah ini disebutkan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala apa yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Okey, apa perkara yang membatalkan wudu? Ada 4 perkara. Okey, ada 4 perkara. 4 ke 6. Okey, 4. Okey, khuruju syai' min al-qubur wa dubur. Kemudian mas lams, satu lagi apa? Khuruju syai' min al-qubur wa dubur, lamsul mar'ah ajnabiyah, masul kubul wa dubur. Satu lagi apa? Okey, 4 perkara yang membatalkan wudu. Okey, jadi perkara yang membatalkan tayamum itu adalah perkara yang sama di dalam membatalkan wudu. Okey, kecuali biziyadah. Okey, bukan kecuali dengan tambah satu lagi, iaitu riddah. Okey, riddah. Yang pertama yang kedua zawal aql. Okey, 4. Khuruj syai' min al-dubur, zawal aqli, okey, binaum ghairu mumakkin, gila dan sebagainya. Kemudian yang ketiga lam dan juga mas. Kemudian ditambah juga riddah. Kerana riddah sekiranya dia wudu, okey, dia wudu, kemudian fi asna'il wudu yartad, okey, auzubillah, okey, dia riddah keluar daripada Islam. Contoh lepas basuh muka, lepas basuh tangan, kemudian dia murtad. Okey, selepas dia murtad, berapa jam atau beberapa minit selepas itu dia masuk Islam semula. Dan ketika dia tempoh murtad itu, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu. 4 perkara itu, dia kemudian bila dia masuk Islam, maka wudunya belum terbatal lagi. Dia boleh sempurnakan wudunya. Berbeza dengan tayamum. Kerana apa? Kerana tayamum taharah badaliyah, taharah dhaifah.
okey, taharah dhaifah, maka ditambah 5 perkara yang membatalkan wudu. 5 perkara yang membatalkan tayamum, maka ditambah dengan ridah. Kemudian perkara seterusnya, perkara yang membatalkan tayamum, tawahham al-ma in tayammama li faqdihi walam yakun hunaka mana' min husul ilaihi. Ya, kemudian perkara yang membatalkan tayamum seterusnya diberitahu di sini adalah sekiranya tawaham. Dia tawaham ni adalah martabat yang paling rendah lah di dalam martabatul ilm. Okey, tawaham 20% tentang adanya air, 10% adanya air. Tawaham saja. Ataupun nampak sarab. Okey, sarab tu kalau contoh di padang pasir, sarab tu apa orang panggil fata morgana. Okey, nampak seperti ada air. Okey, tawaham, okey, itu pun jadi martabat tawaham. Okey, macam ada air. Okey, 10% dia rasa ada air. Mujarrad tawahum, maka terbatallah tayamum dia. Okey, perlu dia pergi ke arah tawahum itu supaya dia pastikan sama ada itu air ataupun bukan, barulah dia boleh tayamum semula. Dan kemudian masalah terakhir dalam bab tayamum kita, masalah man kana yusalli bitayammumi li faqdil ma' thumma ra'al ma' fama hukmuhu. Okey, orang yang sebab tayamumnya itu faqdul ma' hissan, okey, mafish maya zahir, hissan, kemudian dia ternampak air, apa hukum dia? Fihi tafsil. Okey, hukumnya secara terperinci. In kana qabla solah, sekiranya sebelum solat, maka wajiblah dia wudu mutlaqan, sama ada tempatnya itu ghalib wujudul ma' ataupun ghalib faqdul ma'. Sekiranya dia sebelum sembahyang ada air, ternampak air, maka dia perlu wudu dan kemudian solat. Itu surah hal yang pertama, keadaan yang pertama sekiranya dia sebelum solat. Surah yang kedua, sekiranya dia dakhil solat, fi asna'i solat, ternampak air. Okey, fi asna'i solat ternampak air. Okey, ini masalah orang yang bertayamum sebab tak ada air. Kemudian ketika dalam solat dia nampak ada air, adakah dia perlu batalkan solat dia ataupun perlu teruskan solatnya? Maka dia perlu lihat adakah tempatnya itu ghalibnya wujudul ma' ataupun ghalib faqdul ma'. Kalau ghalib wujudul ma', okey, makan la yaskutu fil qada', maka dia perlu batalkan solat dia dan perlu dia wudu, perlu gunakan air itu untuk berwudu dan solat semula. Itu adalah sekiranya di dalam solat, ketika sedang solat, dan kemudian tempatnya itu la yaskutu fihil qada', makanya maksudnya makannya itu ghalib wujudul ma'. Okey, la yaskutu fihil qada', makan oleh wujudul ma', maka dia perlu batalkan solat dia. Tetapi sekiranya tempatnya itu yaskutu fil qada', ghalibnya faqdul ma', maka dia tidak wajib batalkan solat, tetapi afdalnya dia boleh batalkan solat dia dan solat dengan sempurna dengan menggunakan air. Ini adalah salah satu surah yang boleh kita membatalkan solat. Okey, inqita'us solatil fard. Okey, boleh kita batalkan solat fardu dengan sebab ada sebabnya lah. Kerana kita tidak boleh, atau makruh lah, hukumnya makruh kalau kita membatalkan solat fardu tanpa ada sebab. Tapi ini antara sebab yang dibolehkan dan bahkan afdal untuk kita keluar daripada solat supaya kita dapat solat dengan wudu dengan air secara sempurna. Okey, masih wallahu a'lam wa ahkam. Maka selesailah tentang maqasid taharah kita yang terakhir dalam kitab ini, iaitu maqsid at-tayammum. Lepasnya kita akan masuk bab haid dan juga nifas dan juga wama yahrumu bihima. Faslun fi haidi wan nifas wama yahrumu bihima. Kemudian selesai haid dan nifas ini, kita akan masuk dalam bab solat. Okey, ini adalah bab yang terakhir. Haid dan nifas ini bab yang terakhir. Memang diletakkan ghalibnya di dalam fasal yang terakhir dalam bab taharah sebelum bab solat. Okey, ghalibnya kedudukan haid nifas ini berlaku di akhir bab taharah selepas selesai 4 maqasid: wudu, ghuslu, tayammum, izalatun najasa, ataupun wudu, ghuslu, kemudian izalatun najasa, kemudian tayammum. Okey, ala hasbil muallif fil kitab. Kemudian bab haid dan nifas, kemudian barulah ditutup bab taharah itu dengan haid dan nifas, kemudian masuklah bab solat. Okey, jazakumullah taala khair, wallahu a'lam wa ahkam. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu seterusnya pada hari Isnin, insya-Allah pada hari Isnin.
Okey, astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.